Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan 3 kisah seram, di mana satu kisah seram ni dikongsikan oleh seorang subscriber. 2 lagi akak petik daripada novelis kisah seram. Jom korang sama-sama dengar dari awal sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akan mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber tau. Dah lama akak tak terima kisah dari subscriber. So akak memang rasa terharu sangat. Untuk kisah yang pertama ni dikongsikan oleh seseorang yang hanya ingin dikenali sebagai Kak D sahaja. Okey, umur Kak D ni dia dah cecah 46 tahun. Kejadian yang dilalui oleh Kak D berlaku semasa dia belajar dalam peringkat sarjana pendidikan di Kyoto, gitulah, yang dikenali sebagai sekarang ni lah WITO. Akak tak sure lah, tapi di University Teknologi Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Masa tu umur Kak D 22 tahun ke 23 tahun macam tu lah. Kak D pun ingat tak ingat je lah kan. So Kak D masa tu dia fresh graduate daripada degree, terus sambung ke sarjana. Kejadian tersebut masih diingat lah sampai sekarang, masih lagi teringat-ingat gitu. Tahun tu maybe lah tahun 1999 hingga tahun 2000, macam tu lah. Time kejadian tu Kak D dia berada di asrama perempuan Kuito tu lah. So asrama tu dia terletak paling hadapan sebab di bahagian belakang tu ada asrama lelaki. Kejadian tu terjadi selama 3 hari berturut-turut tau korang. Tapi masa tu Kak D dia berada di pertengahan semester, sebab awal semester berlalu tanpa sebarang kejadian yang aneh pun. Okey, untuk malam pertama kejadian bermula sekitar jam pukul 11 atau pukul 12 tengah malam. Tak adalah lewat sangat kan. Masa tu Kak D dia ada komputer sendiri tau, komputer riba macam tu lah dekat bilik asrama. So kalau ada komputer sendiri masa tu macam ada laptop lah kalau diibaratkan budak-budak zaman sekarang kan. Punyalah usaha dia nak bawa komputer masuk lapu diri kan masa tu, sebab ayah Kak D ni dia bekerja TMB. Jadi kenderaan untuk dia bawa komputer tu tak ada masalah lah kan. Lagi pula dia tu anak sulung, pula tu sambung master. Mak ayah memang bangga sangat. Gitulah. Okay, back to the story. Malam tu Kak D dia stay up lewat sikit sebab nak siapkan assignment. So Kak D ni dia ada roommate tau, yang turut serta tinggal lah dekat dalam bilik bersama dengan dia kan. Dalam bilik Kak D ni ada menempatkan 3 orang tau. Since masa kejadian tu weekend, sebab Kak D ni dia ingat ada 2 orang je dalam bilik masa tu, iaitu Kak D dengan seorang lagi roommate. Sebab roommate yang seorang lagi tu dia balik kampung. Maklumlah kan, rumah roommate yang tu memang dekat sangat. So dia memang akan balik kampung. Kak D dia kampung dia jauh lah nak balik weekend kan. Dari Johor nak ke Kelantan ambil masa lebih kurang 12 jam perjalanan. Memang jauh lah kan korang.
So lupa pula akak nak bagi tahu, roommate Kak Di tu lah, semuanya dia ambil kos yang sama. Jadi senanglah mereka ni nak buat discussion ke. Kawan Kak Di masa tu dia tidur awal tau, sebab dia nak guna komputer untuk keesokan harinya. Sebab dia dah janji dengan Kak Di, bukan dia, tapi Kak Di dah janji dengan dia nak bagi pinjam komputer kan. So malam tu Kak Di perlu siapkan cepat-cepat assignment dia kan. Jadi untuk mempercepatkan proses buat assignment tu, dia ambil masa sikit lah untuk tidur. Masa siap-siap dah settle buat assignment tu, dia nak shutdown kan komputer. Tiba-tiba Kak Di perasan tau, langsir tingkap bilik bergerak-gerak. Bilik asrama Kak Di ni dia berada di ground floor tau korang. Kak Di pun dia rasa pelik sebab dia orang tak pernah buka tingkap tu, sebab di hadapan bilik adalah asrama lelaki. So memang bahayalah kalau buka tingkap tersebut. Semakin lama semakin kuat tau, angin mengibar-ngibarkan langsir tu tau. Kak Di ni dia dah ready atas katil, ready dengan selimut, sebab katil Kak Di ni single. Kawan Kak Di dia tidur nyenyak betul dekat katil double decker. So Kak Di dia senyap, dia tak cakap apa tau. Dan masa tu dia masuk dalam selimut, sambil dia tengok langsir tu memang berkibar-kibar tau korang. Tiba-tiba keluar tangan hitam panjang. Memang panjang tau korang. Takkanlah tangan orang kot panjang macam tu. Agak pelik lah kan. Hitam pula tu. Mujurlah Kak Di ni dia dah duduk atas katil. Kalau dia tak duduk atas katil, masa tu dia duduk dekat meja study, memang tangan tu boleh capai dia tau. Confirm boleh sampai tangan hitam tu. Tangan hitam tu bergerak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kiri kanan gitulah. Kak Di pun terfikir macam mana tangan tu boleh melepasi semua daun tingkap. Sebab tingkap tu jenis nako. Lepas tu tingkap tu ada 4 daun. Dekat tengah-tengah tingkap tu kan ada tiang pemisah. Jadi akak share lah jugalah gambar dia bagi kita sama-sama faham tau. Dan Kak Di dia tak tahulah macam mana dia boleh tertidur je sampailah esok pagi selepas dia tengok tangan hitam tu tau. Allah lindungi Kak Di dengan menidurkan Kak Di, ataupun Kak Di memang dah pensan masa tu, tak tahulah. Wallahualam. Kejadian malam tu Kak Di memang tak cerita pun pada siapa-siapa pun, sebab Kak Di takut. Tambah dia risaukan, takut roommate dia tu akan rasa takut juga, macam itulah. Untuk malam kedua pula korang lagi scary. Macam biasalah Kak Di bersiap-siap nak tidur, lebih kurang jam pukul 11 malam. Kak Di tak biasa tidur lewat-lewat. So malam tu Kak Di mengantuk sangat. Roommate Kak Di ni memang dah lama lena. Kak Di je berjaga lagi sebab Kak Di nak buat sedikit study. Dan lepas tu dah mengantuk tu barulah bersiap-siap nak tidur. Kebiasaannya Kak Di ni bila tidur, Kak Di guna 2 bantal tau. Satu bantal sebagai asas, satu bantal sebagai letak atas muka atau kepala, macam tu lah. Jadi Kak Di dia tidur mengiring tau. Lepas tu dia letaklah bantal atas kepala. Tiba-tiba dekat hujung katil ada susuk tubuh yang memakai baju kelawar kawan Kak Di yang balik weekend tu tau. Kak Di baring senyap je sambil mata bawah bantal tu tengok pada susuk tu tau. Dia cuba juga nak tengok, tapi yang ni lagi, Masya Allah, scary korang. Susuk tubuh tu tundukkan badan. Lepas tu sambil tu tangan dia tau, tangan dia angkat bantal yang tangkuk muka Kak Di tu. Gitulah. Lepas tu Kak Di dia sempat nampak tau muka susuk tubuh tu. Seingat Kak Di, mata dia putih bulat dengan anak mata dia hitam kecil je. Dengan bertaringnya atas dengan bawah. Lepas tu Kak Di masa tu dia tiba-tiba rasa gelap mata. Sedar esok memang dah pagi. Kak Di dia memang bersyukur lah, sebab tak perlu nak hadap benda tu tau. Tak perlu nak scary kan benda tu lama-lama tau. Alhamdulillah lah. Kak Di masih lagi tak cerita pun pada kawan-kawan atau siapa-siapalah, sebab Kak Di dia tak nak ingatkan balik semula peristiwa tu tau. Malam yang ketiga. Untuk malam yang ketiga pula, Kak Di kali ni memang dah takut. Kawan Kak Di tidur
Lepas tu Kak Di pun memang sama-sama dah tidur. Dia dah ikut kawan dia tidur sama-sama macam tu. Alhamdulillah lah, Kak Di dia terus je tidur lena. Tapi kan tak lama tau korang, sebab tiba-tiba Kak Di ni dia terasa tangan dia ni disentuh sesuatu yang sangat sejuk macam ais. Kebetulan Kak Di dia tidur dengan tangan pula terjuntai sikit. Itu yang buat Kak Di ni tersedar. Dan bila buka mata, terus dia bangun dan dia nampak sesusuk tubuh budak kecil dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun macam tu lah. Pakai baju putih sambil menunduk macam tu, sambil berlari masuk ke dalam almari dalam bilik tu lah. So almari tu dia terletak dekat ujung kepala katil Kak Di kan. So Kak Di pun apa lagi, masa tu Kak Di dia beranikan diri tau. Dia bangun, dia pergilah nak cek almari tu, tapi tak ada apa pun. Lepas tu Kak Di pun disambung je lah tidur. So nasib baiklah dia lena sampai ke esok pagi. Kak Di dia masih lagi simpan tau peristiwa kejadian 3 malam tu. Sehingga lama jugalah dia nak ceritakan, nak buka cerita kepada roommate dia yang lain, kawan-kawan dia satu kursus yang lain yang mana dia rapat dengan dia lah. Kak Di nak ceritakan kejadian tu pun memang makan masa bulan-bulan jugalah selepas kejadian. Selepas peristiwa scary 3 malam tu, Kak Di dah tak pernah alami kejadian pelik-pelik. Sehinggalah Kak Di graduate. Macam gitulah. Syukur, Alhamdulillah. Sekarang Kak Di ni dia merupakan seorang pensyarah. Dia terpanggil tau untuk kongsi cerita ni sebab dia suka dengar cara akak menyampaikan cerita. Masya Allah, terima kasih Kak Di. Kalau Kak Di sedang menonton atau sedang mendengar, saya betul-betul sangat-sangat terharu dan berterima kasih sangat-sangat atas kesudian Kak Di untuk share kisah ni. Semoga Allah sentiasa melindungi kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jom kita layan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni akak petik daripada seorang novelis kisah seram, di mana novelis tersebut dikenali sebagai Ida Anwar. Kisah kali ini berkisahkan tentang seorang pemandu teksi. Pemandu teksi tersebut dikenali sebagai Ari, bukan nama sebenar. Ari sebenarnya dalam kebuntuan dan pening kepala pada masa tu. Dia memikirkan bisnes dia yang tidak menjadi. Asyik kena tipu je. Duit semakin hari semakin berkurangan. Dia harus melakukan sesuatu untuk anak dan isteri dia. Dia tak boleh berdiam diri tau. Dalam keadaan kebuntuan tu, adalah seorang kawan Ari ni bagi cadangan pada Ari ni untuk bawa teksi. Nama kawan Ari ni Dolmat. Macam tu lah. Dolmat pun memang kerja bawa teksi. So dia rasa elok jugalah kalau member dia ni join je dia bawa teksi. Begitulah sepatutnya berkawan kan. Bila kawan susah, kita kena saling membantu kawan. So dia pun cakap lah, ikut akulah bawa teksi KLIA. Ada kawan aku nak sewakan teksi. Kalau kau nak, boleh deal dengan dia, kata Dolmat kepada Ari. Jauhnya KLIA ke Kuala Lumpur. Untung ke? Ari bertanya sebab dia tak ada pengalaman untuk bawa teksi. Dia tak pernah bawa teksi. So dia memang tak tahu apa-apa pun tentang perkhidmatan tersebut. InsyaAllah hari-hari ada je pelancong yang datang. Aku dapat jugalah kalau pelancong tu rate dia mahal sikit, dapatlah double commission. Lepaslah minyak tol, ada lagi untuk belanja makan, belanja pasar anak bini aku. Dolmat dia terangkan dengan lebih jelas kepada Ari melalui pengalaman dia sendiri. Ari akhirnya setuju dengan cadangan Dolmat. So dia cakap lah, bolehlah aku nak cuba sebulan 2 ni, sebab aku dapat kerja lain nanti aku akan pergilah kepada kerja lain, jawab Ari. Ari pun dia pun pergilah mengikut Dolmat ni ke rumah Hasan untuk membincangkan tentang teksi yang
dia nak sewa tau. Dia nak sewa daripada Hassan, sebab Hassan dah tak nak bawa teksi tau. So setelah bersetuju, Ari pun dia ikutlah Dolmat kan. Dia jalankan tugas, dah dapat teksi kan. Gitulah. Teksi Hassan ni tak adalah terlalu lama sangat, dan tak ada pula terlalu baru sangat, tapi bolehlah kan. Keadaan dia masih okey, enjin pun okey, memang dijaga rapi. Ari dia rasa selesa dengan teksi tu. So okeylah untuk Ari kan. Hari pertama dia mendapat 2 orang penumpang warga Jepun yang memang nak ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Itu baru hari pertama, belum lagi hari kedua dan hari-hari seterusnya. Ari dia macam dah dapat membayangkan rezeki dia dengan teksi Hassan ni. Dia rasa bersyukur sangat dan seronok sangat setiap kali dapat penumpang. Alhamdulillah. Dia dalam masa yang sama seronok sangat sebab boleh mengenali pelancong asing yang memang tidak lokek lah dengan pelbagai tips. Seminggu Ari berulang-alik KLIA ke Kuala Lumpur. Rezeki dia memang sentiasa ada. Dalam masa tu lah Ari dia nekat daripada berbisnes, asyik kena tipu je, daripada melingkup, baik dia bawa je teksi. Isteri dia pun memang menyokong, memang setuju sangat lah dengan pendapat Ari tu nak teruskan kerja, bawa je teksi. Masuk minggu yang kedua tau korang, rezeki Ari ni sentiasa ada, tak putus-putus. Seolah-olah teksi yang dia bawa tu ada daya penarik tau. Teksi tu sangat bertuah lah untuk dia. Dia rasa macam tu lah. So dia happy sangat-sangat. Sebab kan tak pernah pun dia balik dengan keadaan tangan kosong. Lepas tu ada je penumpang kan. Pelik mula melintasi di fikiran Ari lah. Kenapalah Hassan ni tak nak bawa teksi dia? Kenapa Pernah jugalah dia bertanya kepada Hassan akan perkara tersebut, tetapi Hassan dia tak jawab apa. Cuma Hassan dia ada cakap lah, dia kata dia nak rehat sebab dah penat bekerja. Lagipun dengan usia Hassan masa tu memang dah sepatutnya pun untuk dia bersara. Kebetulan anak-anak Hassan pun memang dah tak nak ayah dia bawa teksi lagi. So memang rezeki Ari lah kan. Satu hari Ari memandu teksi, dia nak balik tanpa bawa penumpang. Sebab dia memang sengajalah tak nak ambil penumpang pada masa tersebut. Dia nak terus menuju ke Shah Alam. Sebenarnya dia perlu pergi ke rumah adik dia yang masa tu mengadakan kenduri doa selamat. Kebetulan pula lah masa tu hujan memang renyai-renyai je pada awalnya. Tahu korang? Ari masa tu dia tak adalah nak kejar masa, nak rushing. Dia pandu kereta tu, teksi tu agak perlahan. Memandangkan jalan raya pun memang agak licin. So dia lebih berhati-hatilah. Masa dia sampai di satu persimpangan lah untuk ke Puchong, Ari ternampak seseorang tau dekat tepi jalan. Seseorang tu dia berpayung dalam hujan lebat. Entah siapalah yang tengah berjalan tu. Kalau diikutkan kawasan tu hanya hutan belukar, tak ada rumah orang langsung. Timbullah rasa kasihan dalam hati Ari. Tapi kan dia tak boleh nak ambil lah penumpang sesuka hati. Terfikir jugalah di fikiran dia, masa tu mungkinlah orang tu dalam kecemasan. Dah tiba rasa bersalah pula Ari masa tu. Tapi sebab dia tak berhentikan teksi dia, so dia tak boleh nak berpatah balik tau. Sebab itu jalan highway, bukan jalan bandar. Boleh pusing suka hati, mahu atau tak, Ari perlu meneruskan perjalanan dia pada masa tu. Dalam hati dia, dia berdoa semoga adalah yang ingin tumpangkan kepada orang tadi tau. Macam tu lah. Gitu. Ari dia meneruskan pemanduan dia. Leka dia masa tu dia dengar lagu klasik dari radio teksi dia, mendayu-dayu lagu Ahmad Jais. Ari dia mengantuk-ngantuk. Ari dia mengetuk-ngetuk lah jari dia pada steering kan. Dia feel betul lah bila dia dengar lagu Budi Setahun Segunung Intan tersebut. Sesekali mata Ari ni dipandang lah dekat cermin sisi, dia nak tengok belakang kan. Semasa dia memandang cermin belakang tu,
dia tengok tau, ada seseorang berada di tempat duduk belakang. Berdecik brek teksi dia tekan tau. Memang dia tekan betul brek teksi masa tu. Lepas tu dia toleh balik semula dekat belakang. Sebaik saja teksi dia berhenti kat bahu jalan kan. Aneh lah dia rasa kan, sebab tak ada siapa pun kat belakang. Memang tadi dia melihat seseorang tau, seseorang yang tidak berwajah. Timbul rasa takut dalam hati Ari. Tapi kan dia meneruskan juga pemanduan dia untuk mencari stesen minyak berdekatan. Sebaik saja sampai di sebuah stesen minyak, dia berhentilah. Lepas tu dia turun daripada teksi untuk periksa sekali lagi tempat duduk belakang. Memanglah tak ada sesiapa pun korang. Tapi kan tempat alas kaki di sebelah bawah tu ada sedikit air. Boleh katakan basah jugalah. Mana pula datangnya air ni? Ari dia pun cek lah bumbung kereta, bumbung teksi tu lah. Kalau lah ada bocor ke kat mana-mana kan. Tapi tak ada yang bocor lah korang. Malas lah aku nak memikirkan semua ni. Ari pun dia terus menuju ke sebuah kafe tau. Dia cari air dalam kafe tu sebenarnya. Dia duduk di satu sudut meja yang memang dah disediakan dekat kafe tu. Dia pun menghirup lah air panas yang baru dia belinya pada masa tu. Lepas tu kan datang someone. Wah bro, sedap duduk sini. Bahu Ari tu ditepuk. Kau Mat, meh minum flower Ari pada rakan dia. Mat pun dia pandang Ari dengan pandangan aneh tau. Senang hati betul Ari minum kat sini. Sedangkan dalam teksi dia tu ada penumpang menanti. Lepas tu Mat dia cakap lah, senang hati kau bro, penumpang kau tak kisah ke kau melepak sini? Lepas tu Ari cakap lah, apa kau cakap ni Mat? Penumpang apanya? Aku tak ambil penumpang lah malam ni sebab aku nak ke Shah Alam. Aku nak pergi rumah adik aku. Mat dia pelik. Biar betul hari ni. Dia pandang teksi Ari. Dekat tempat duduk belakang memang ada seorang penumpang. Gitu. Mat sendiri melihat dengan mata dia sendiri. Takkan Ari boleh menipu pula? Lepas tu dia cakap pada Ari, biar betul kau ni. Cuba kau tengok betul-betul dekat belakang teksi kau. Kau tengok betul-betul ada penumpang ke tak ada. Panjang muncung Mak masa tu nunjuk ke teksi si Ari ni tau. Lepas tu Ari pun dia bangun, dia tengok. Sah, memang ada penumpang kat belakang tempat duduk bahagian penumpang tau. Bila masa pula dia ambil penumpang, dia pun terfikir, bila masa pula aku ambil penumpang? Ari betul-betul dia tak puas hati dengan apa yang dia lihat sendiri tau dekat arah teksi dia daripada kafe tu. Dia pun ajaklah si Mat ni pergi memeriksa teksi dia bersama-sama. Lagipun hati Ari ni dah mula rasa tak sedap dengan apa yang dia tengok tau. Memang dia tak ada mengambil penumpang dekat mana-mana pun tadi. Memang niat dia tak nak ambil penumpang pun. Ari dengan Mat ni dia menghampiri teksi yang memang dah elok terparking tau. Mana penumpang kau tadi Ari? Hilang pula. Soal Mat sebaik saja dia berdiri dekat sisi teksi Ari tau. Entah betul ke ada orang tadi Mat? Dia tanya pula pada Mat. Dah dia tengok, dia tanya lagi. Dia macam tak boleh terima kenyataan kot. Betul Ari, memang ada orang. Ni aku parking sebelah kau kan. Mestilah aku nampak penumpang kau dah masa parking tadi pun memang aku nampak. Tadi pun memang aku nampak. Pergi toilet kot. Kalau pergi toilet, mesti kita nampak kan orang keluar daripada teksi ni kan. Aku memang tak ada ambil penumpang lah Mat. Sumpah lah, memang aku tak ada ambil penumpang lah. Teksi aku memang dari tadi kosong. Ari dengan Mat dia saling berpandangan. Sama-sama cakap, biar betul. Gitu. Malam tu tak pasal-pasal lah si Mat ni terpaksa mengekori Ari sampai ke Shah Alam.
esok harinya, Ari dia pergi ke rumah Hassan. Masa tu kebetulan lah dia nak serahkan duit sewa teksi untuk minggu tu. Ketika berada kat rumah Hassan ni, Ari dia buka lah cerita kan pasal penumpang misteri malam tadi. So masa turun daripada KLIA, kau ada jumpa apa-apa yang pelik ke? Tanya Hassan. Tak ada pula. Kalau ada pun seorang lelaki berdiri tepi jalan. Mungkinlah motor atau kereta lelaki tu rosak kot. Lelaki tu pakai serba hitam berpayung ke? Tanya pula Hassan lagi kepada Ari tau. Yelah, macam mana awak tahu? Pelik lah macam tu. Kalau dia, memang betul lah awak ada penumpang semalam. Sambil senyum je Hassan dia bagi tahu pada Ari tau. Ingatkan, apabila bertukar driver, lelaki tu tak akan menumpang lagi. Rupanya Ari pun terkena sama macam dia. Lelaki tak berwajah tu penumpang biasa teksi saya, Ari. Awak jangan bimbang. Dia tak mengganggu kita, hanya menumpang sahaja. Ari langsung tak faham tau maksud Hassan. Terpinga-pinga dia. Biasalah, makhluk Allah ni ada di mana-mana. Manusia memang kita boleh nampak, kita boleh lihat. Tapi makhluk gaib, kita tak mampu nak lihat. Lepas tu Ari tanya, siapa lelaki tu sebenarnya? Hassan pun jawab lah, lelaki tu hanya sebahagian makhluk Allah yang ada di muka bumi ni. Tak ada apalah, jangan risaulah. Lain kali kalau jumpa lagi lelaki tu, bagi salam, ucapkan salam sahaja. Kalau boleh, elakkan balik tanpa penumpang. Kalau terserempak dengan dia tetapi ada penumpang, dia takkan naik, dia takkan join sekali dalam teksi. Kalau kosong, memang ada kalanya adalah dia. Gitulah. Hassan tersenyum. Ari jugalah yang masih terpinga-pinga macam blur tak tahu apa kan. Lepas tu cerita pun tamat. Gitulah. Untuk kisah yang seterusnya juga daripada seorang novelis kisah-kisah seram. Novelis tersebut dikenali sebagai Saidi Nur Azam. Okey, akak beritahu kisah kali ni dia berkisahkan tentang lebuh raya macam tu lah. Rupa-rupanya korang banyak kisah seram di lebuh raya Yompeng Kepaguh tau. Ingatkan lebuh raya Karak je yang banyak cerita mistik. Mungkinlah sebab tak berapa dihebohkan, so tak ramai yang tahu. Bila Google, barulah tahu. Ada juga yang diganggu bila melalui lebuh raya Yompeng Kepaguh. Dan inilah antara kisah mistik tersebut. Ia telah dikongsikan oleh Hasunah, di mana pengalaman mistik ini telah dilalui Hasunah bersama dengan suami dia. Alkisah dia macam ni sebenarnya. Okey, lewat petang semalam tu bila akak pun memang tak tahulah kan. So Hasunah dengan encik suami dia ni bertolak pulang ke Kuala Lumpur dari Skudai. Ngok-ngek bersiap-siap semua. Setelah selesai segala urusan dalam pukul 6.30 lah, 6.30 petang macam tu, mereka keluar dari tol Skudai. Hasunah pada awalnya yang mula-mula memandu kereta pada masa tu, mereka plan nak berhenti solat dekat R&R Macap. Selesai je solat, mereka lalang dah singgahkan. So mereka teruslah tuju kedai makan untuk mengalas perut. Selepas tu suami dia ni menawarkan diri untuk memandu kereta. Lepas tu pula suami dia pun pandulah kereta, sementara Hasunah ni bolehlah rest pula. Gitulah. Mereka pun menyambung perjalanan. Hasunah dia duduk kat sebelah encik suami dia, tersengguk, menahan mata dia, memang mengantuk. Sesekali dia terlak sebab tak tahan sangat, mata dia tu memang dah berat sangat, tak boleh nak kontrol. Dalam kereta mereka banyak diamkan diri. That's why lah dia memang rasa macam mengantuk sangat. Sambil-sambil tu mereka mendengar radio tau. Sampailah satu kawasan tu, Hasunah dia terjaga dari terlelap tau. Jalan raya masa tu memang sangat-sangat gelap tau korang. Tak banyak pun lampu jalan dekat kiri kanan jalan tau. Jarak kereta antara kita depan dengan kita belakang semua memang sangat jauh. Tiba-tiba lah encik suami Hasunah ni memperlahankan kenderaan dia.
Lepas tu dia memandu ke lorong kiri tau. Memang terlalu perlahan sangat. Hasunah rasa pelik. Dia macam je. Sebab suami dia ni jenis yang suka memecut laju melebihi 130 km per jam. Kenapa pula tiba je bawa kereta perlahan sangat? Lepas tu masuk pula ke lorong kiri. Padahal tak ada kereta pun kat belakang yang nak memotong mereka tau. Bila Hasunah ni jeling cermin sisi lah. Yang nyatanya Hasunah ni dia nampak masa tu memang gelap gelita. Benda lain dia tak nampak tau. Agak lama jugalah suami dia ni memandu perlahan sehingga timbullah persoalan dalam hati Hasunah. Kereta berat ke? Itulah Hasunah dia tak terlafaz soalan tu tau. Lepas melalui papan tanda paguh, suami Hasunah ni memecut semula. Tapi Hasunah dia tak bertanya apa-apalah sebab mungkinlah tadi dia mengantuk kot. So dia memang akan fikir bukan-bukan ke. Sampailah dekat Senawang, Hasunah dia perasan tau suami dia ni asyik menguap je. Hasunah pun bersuara lah sambil dia picit-picitkan bahu suami dia. Niat Hasunah ni dia nak hilangkan rasa mengantuk suami dia. Lepas tu dia tanyalah, okey ke? Awak okey ke? Gitu. Lepas tu encik suami dia ni macam sangat terkejut tau bila Hasunah sentuh bahu dia. Macam dia bagi respon macam terkejutkan sesuatu. Tapi dia stay jawab, tak, mengantuk. Dia cuba juga untuk gelak. Lepas tu Hasunah dia kesian lah dekat suami dia kan, memandu sampai mengantuk. Bisik hati Hasunah ni dia rasa macam dia nak gantikan. Tapi itulah, teruskan juga perjalanan. Jadi Hasunah lepas tu dia offer lah nak tukar untuk drive kan. Tapi encik suami dia ni tak menjawab. Sebaliknya dia bertanya lah masa tu, nampak kan apa yang abang nampak? Hasunah rasa pelik. Dia jenguk dekat jalan raya. Jalan raya kat depan tu terang benderang, memang tak ada apa. Lepas tu dia toleh balik dekat suami dia. Lepas tu dia tanya, nampak apa? Suami dia diam dalam 2 saat lah. Lepas tu baru jawab, dekat area bukit yang gelap tadi, yang tak banyak kereta tadi, tahu tak abang nampak apa? Tak, saya tak nampak apa-apa. Hasunah dia mula rasa semacam je. Abang nampak ada benda dalam kereta ni, dalam cermin pandang belakang. Memang abang nampak. Allahu Akbar. Sebab tu ke bang, kereta perlahan sangat tadi? Sebab saya rasa berat tau. Mulalah Hasunah dia meluahkan apa dia rasa tau. Berat. Muka dia betul-betul nampak full, nampak jelas tau dalam cermin pandang belakang. Kata suami dia, Allah, Allah, Allah. Hasunah menyebut kalimah Allah berkali-kali. Perasankan tadi kat bukit tu. Tanya pula suami lagi. Suami tu nak tanya lagi kan. Mungkin dia nak pastikan bahawasanya dia tak berimajinasi sendiri. Dia tak lalui perkara itu sendiri tau. Perasan, abang bawa slow je kat situ, kata Hasunah. Kejap je kat situ tadi. Lepas tu hilang. Menumpang kot, kata suami dia. Kemudian mereka pun terdiam. Selang beberapa minit Hasunah dia pandang muka suami dia. Dalam hati dia bersyukur sangat-sangat sebab suami dia tenang menghadapi situasi itu. Suami dia tak melatah, tak hilang kawalan tau. Hasunah terfikirlah, kalaulah dia yang memandu masa tu, apalah agaknya akan berlaku kan? Apa yang dia akan buat? Boleh ke dia jadi setenang suami dia? Ada hikmah lah Allah tukarkan suami dia lah untuk drive dekat macap tadi tau. Subhanallah, cantik tau aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasunah dia masih lagi bimbang. Dia fikir lebih baik lah dia yang drive lah, sebab dia tengok suami dia ni memang dah mengantuk, dah penat kan. Ditambah pula dengan apa yang dah berlaku. Tapi dia sendiri rasa takut tau, rasa gerun kalau-kalau ada lagi gangguan lain. Ya Allah, bertawakal sajalah masa tu. Allah Maha berkuasa. Dia yang lebih patut kita takuti berbanding segala makhluk di muka bumi ni tau. Lepas tu Hasunah tanya, abang okey tak? Lepas tu suami dia pun gelengkan kepala. Tak okey lagi tu. Masih terbayang-bayang lagi muka dia, kata suami Hasunah kepada Hasunah tau.
Nampak sangat suami dia tu macam teringat-ingat lagi tau. Lepas tu Hasunah dia boleh pula tanya, takut tak muka dia. Sempat lagi tu dia bertanyakan soalan macam tu. Ya ampun, stop it Hasunah. Marah suami dia tau. Seram gila. Dah lah, tak payah tanyalah soalan macam tu. Kesian tau pada suami Hasunah. Dia geleng-gelengkan kepala, laju-laju je, seolah-olah nak hilangkan bayangan wajah makhluk yang menumpang tu dalam kereta mereka tau. Macam tu lah Hasunah sepatutnya dia tak boleh nak banyak tanya tau. Lepas tu dia stay dalam hati dia ni, bukan dia bercakap dengan mulut tau. Perempuan, dia masih nak bertanya lagi. Kali ni Hasunah dia bertanya dalam hati je, sebab dia dapat rasakan ketidakselesaan suami dia pada ketika itu. So Hasunah dia tak bertanya lah dengan lebih lanjut kan. Sedangkan dalam hati dia memang banyak lagi soalan yang dia nak tanya. Dia nak tanya ada darah ke, baju putih ke, rambut panjang ke, macam-macam ke lagi lah. Tapi bimbang pula dia dalam keadaan suami dia macam tu. So dia pendamkanlah soalan-soalan tu. Dia tak nak bagi suami dia lagi stres tau. Bila nampak papan tanda RNR Seremban, suami Hasunah bagi signal untuk masuk ke kiri. Mereka ni dia isi minyak kereta. Lepas tu suami dia pergi toilet sekejap. Lepas tu Hasunah pun dia ambil lah alih memandu kereta. Dengan lafaz doa naik kenderaan dan tawakal, mereka pun menyambungkan perjalanan mereka hingga selamat sampai ke rumah. Alhamdulillah. Moga encik suami dan saya dalam kesejahteraan, selamat dan dilindungi Allah selalu. Husnah dia doakan untuk dia dan suami dia sambil menadah tangan. Amin. Pada masa tu tau. Lepas ni dia tak berani dah kot nak drive seorang-seorang diri malam-malam, nak balik ke, nak bertolak dari Johor ke. Alhamdulillah lah, semuanya memang selamat pada masa tu. Kalau korang nak tahu apa yang suami Hasunah nampak sebenarnya, setelah dia ceritakan detail kepada Hasunah, rupa-rupanya makhluk tu merupakan seorang perempuan tau korang. Rupa perempuan yang menumpang tu, wajah dia pucat putih. Nampak segala urat dia. Paling ketara urat pada bibir dia tau, merekah-rekah. Perempuan tu duduk di tengah-tengah seat belakang mereka. Tapi perempuan tu hanya diam. Lepas tu mata dia hanya memandang ke bawah, menunduk macam tu. Perempuan tu berpakaian warna merah. Rambut dia taklah seserabut macam hantu dalam cerita-cerita seram. Jadi suami Hasunah ni dia tergak hati untuk nak bertanya lah, nak bertegur perempuan tu nak ke mana. Tapi tak tahulah, lidah dia terkelu dan tutur kata dia tak dapat dikeluarkan. Mulut suami Hasunah ni seolah-olah memang dah dikunci rapat tau. Jadi dia teruskan memandu tanpa mengindahkan perempuan tu. Dan akhirnya perempuan tu pun menghilang. Rasa lega yang teramat sangat lah, walaupun jantung suami Hasunah duk-tak berdegup dengan kencang tau pada kejadian tu. Sebab itulah suami Hasunah dia minta Hasunah stop it untuk bertanya yang bukan-bukan. Sebab bukan mudah untuk dia lupakan apa yang dia lihat pada masa tu. Terusan memikirkan penampakan perempuan yang menyeramkan tu hanya akan memburukkan lagi keadaan. Sekarang Hasunah dia mulai faham, malah dia lebih peka dan prihatin selepas itu. Dan akhirnya kisah pun tamat. Setakat tu saja 3 kisah daripada akak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya yang tak elok kita jangan ikut. Dan korang, akak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang memang stay dengar sampai habis. Kalau korang ada kisah-kisah seram untuk dikongsikan, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.